Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Makasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi, jemaah sekalian. Alhamdulillah, walaupun lambat tunggu juga nah. Itu yang best tu. Yang bestnya apa dia, bila dia jadi tunggu, tengok-tengok sekali keluar main gelap. Alhamdulillah. Very excited, orang putih katakan excited. Baik, ikhwatul iman. Straight to the point. Tajuk yang diberikan kepada saya ini berkenaan dengan Tarekat Naqsyabandi oleh Syekh Nazim Haqqani. Sebenarnya ikhwatul iman, saya lebih suka berbincang tentang As-Sufiyah fil Mizan Al-Kitab was Sunnah, iaitu tanpa kita menyebut mana-mana aliran. Sebab yang kita nak makrifat ini ialah kebatilan. Kita tak bermusuh dengan nama. Ada satu masa dulu, bila kita mengajak sunnah, kita tak boleh pakai nama sunnah. Tak boleh pakai. Sehingga kan kalau siapa nak mengajak sunnah, dia sebut sunnah, dia sebut bid'ah, dia tak boleh mengajak. Maka orang hari itu, orang zaman hari itu mungkin, saya ingat mungkin dalam sekitar tahun 60-an, maka mereka hanya mengajak menggunakan ganti nama, ini Nabi tak buat, ini Nabi buat, ini Nabi tak buat, ini Nabi buat. Yang Nabi buat nak kata sunnah tak boleh. Very sensitive. Ada orang akan tersinggung. Yang Nabi tak buat, kita kata ini bid'ah, tak boleh. Kalau kita kata ini bid'ah, kesalahan kita 3, 2, 4. Kerja berat. Kita kena kerja berat. Maka berdakwahlah orang ketika itu tanpa menyebut sunnah dan bid'ah, tapi memberi penjelasan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Mungkin satu masa nanti ikhwatul iman berubah. Seperti kata Anas bin Malik, sami'tu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam, aku dengar daripada nabi kamu menyebut satu benda, zaman yang mendatang lebih buruk daripada zaman yang berlalu. Yang datang ni, zaman dia, masa dia, orang dia lebih ganas daripada keganasan yang kita tengok dah. Hari ni kita rasa begitu kuat, tapi zaman yang akan datang begitu hebat lagi. Mungkin ketika zaman akan datang ni, antum akan tengok akan lahir NGO zaman mereka terpaksa buat NGO bubuh bermacam-macam nama. Mungkin pada masa tu nama mereka tak boleh bau Arab langsung. Macam kita tengok satu zaman pernah berlaku pada kerajaan Turki, pertubuhan Islam tak boleh pakai nama jenis Arab, tak boleh pakai, tapi mereka tetap membawa Islam, mereka tetap menyampaikan Islam. Jadi ikhwatul iman, yang benarnya ialah As-Sufiyah fil Mizanil Kitab was Sunnah. Yang kita nak menilai apa dia, sesuatu yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Pasal itu kita tidak berperang dengan nama. Tak perang dengan nama. Bubuhlah nama apa pun. Katalah nama mai comel nama. Adakah dia pakai nama sunnah sekalipun? Dia pakai nama sunnah. NGO kami NGO Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nama NGO. Tapi isi dia bid'ah nak mampu. Adakah kita akan mengiyakan kerana namanya? Tidak. Pasal itu benar, ajaran Nabi ni benar. Dia mengajak kita bermusuh dan dia target kita, itu benar. Pak, dia bagi straight.
Pasal itu ikhwatul iman, Quran kata kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasuli. Bila kamu tanazak, berbala, bersengketa, kita tahu daripada khilaf dina iftiraq, daripada iftiraq jadi tanazak. Quran fokus kepada tanazak, satu perbalahan yang begitu dahsyat, melibatkan masing-masing pihak merasakan dia hak ataupun dia batil. Masing-masing pihak merasakan dia di atas kebenaran ilahi. Maka Allah challenge kita. Kalau benar kita ada iman yang bersih, iman yang hanif, khalis, kita khalis dengan hadzal din, kita bersih hati dengan agama ni, Allah kata tinggal semua. Tinggal semua. Tadi ni ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita nak faham perintah Allah, kita nak faham perintah Rasul, kita pakai wasilah ulil amri. Kita pakai ulil amri untuk faham apakah perintah Allah kepada kita, apakah perintah Rasul kepada kita. Silakan. Mungkin ulil amri itu ulama, mungkin ulil amri itu umara. Tetapi tanazak menyebabkan kita kena meninggalkan semua wasilah. Tanazak, fa in tanaza'tum. Hak tadinya taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Cantik kan? Masing-masing firqah di atas dia punya perjalanan dia. Saya ada syekh saya ada maulana saya ada habib saya. Kita kata fudul, pilih mana nak pilih. Tapi bila berlaku tanazak, anta tengok, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, jelas. Tapi apabila datang fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul, dah tak ada dah ulil amri. Tak ada dah. Bahawa tempat kita merujuk mesti kepada Allah dan Rasul. Di situ iman kita diuji. Iman kita diuji. Sebelum ni kita di atas satu aliran nak faham satu benda, atas satu pegangan nak faham satu benda. Apabila berlaku percanggahan, mesti kembali kepada teks dia. Al-Quran cakap macam mana, hadis-hadis yang sahih macam mana kenyataan dia. Farudduhu ilallah, farudduhu ilallahi war rasuli. Kamu mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in, kata dia, pada sini kata dia, al-amru amrain la thalithuhuma. Di sini urusan menjadi dua, tidak tiga. Ima kita mengikut Allah dan Rasul, ima kita mengikut hawa nafsu. Tak ada dah yang ketiga. Kalau awak tidak kembali kepada Allah dan Rasul, maka awak telah pun kembali kepada hawa nafsu. Dan dia ada pengecaman dia. Pengecaman dia. Ini orang dia mengantuk. Pasal apa dia mengantuk? Memang dah sampai time tidur. Ini orang mengantuk pasal kencing manis. Ada beza. Hak mengantuk kencing manis ni lepas maghrib duk menguap. Duk tunggu ustaz mai tadi menguap kencing manis tu. Sini bukan time kan? Time tidur. Time tidur 10, 11. Kalau ada orang pakai 12 malam dia menguap, amboi kita kata mengantuk awal. Dah, bukan mengantuk awal, time. Itulah fitrah. Habis-habis maghrib tu mengantuk. Hari tak mengaji tak mengantuk, hari mengaji mengantuk. Ini maknanya kencing manis ataupun kolesterol tinggi. Walaupun sifat dia mengantuk, tapi dia punya alamat berbeza. Kita boleh kenal. Kerana itu kita boleh kenal kawan tu ikut hawa nafsu ataupun dia ikut Allah dan Rasul. Boleh kenal. Kalau tak boleh kenal, maka hidayah dan kebatilan tak dapat dicam. Dalalah dengan hidayah dapat kenal. Masya Allah, dapat dikenal ikhwan. Kerana itu ikhwatul iman, lebih baik kita bercakap tentang apa yang patut kita hindari di akhir zaman ini. Yang pertama, ikhwatul iman, tugas para rasul, Allah hantar para rasul ini datang. Di antara benda besar para rasul buat adalah menyucikan jiwa manusia. Jiwa manusia ni kena dicuci.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang Nabi baca. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berilah kepada aku nafsu yang bertakwa, diri yang bertakwa, bagi pada aku jiwa yang bertakwa, hati perut yang mau pada takwa. Ati nafsi taqwaha, ataupun a'ti nafsi taqwaha, bagi ke aku takwa. Wa zakkiha, hang tolong cuci hati aku ni ya Allah sampai takwa tu lekat. Artinya takwa tak akan masuk pada hati yang kotor. Bila takwa masuk, itu tanda hati itu bersih. Dan tugas Rasul pada zaman mereka, ikhwan, membersihkan hati. Yang kita, Quran sendiri, ikhwatul iman, Quran sendiri menyebut perkara itu. Masalah Allah menyebut tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Tugas Rasul kepada ikhwan, datang kepada umat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Surah Al-Baqarah. Surah Jumaat pun ayat yang sama. Ali Imran pun ayat yang sama. Datang Rasul kepada mereka, apa dia? Mengajar mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Mengajar. Artinya kalau Rasul tak datang mengajar kita, kita tak tahu, ikhwan. Kita tak tahu agama, kita tak tahu Tuhan, kita tak tahu apa. Kita start dengan kosong. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Kamu sebelum ni, kalau Rasul tak datang, sebelum ni kamu sesat. Bukan saja sesat biasa, dalal kamu itu mubin, jelas. Cuma yang tak jelasnya pada hati perut kamu dan pemikiran kamu, pasal kamu tak ada ilmu. Tapi di sisi ilmu, kerana itu kita akan tengok zaman kita belajar ilmu dengan zaman kita tak belajar ilmu. Bila kita start belajar ilmu, kita akan kata, Masya Allah, banyaknya aku tak tahu. Dulu tak keluar bahasa tu. Dulu kita punya consider buat ibadat macam kita tahu semua. Kita punya confident buat ibadat ni. Oh, bila kita belajar, ikhwan, kita belajar, Masya Allah, kita kata, bodohnya aku. Betul. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Di sisi Allah nyata kesesatan kamu, nyata. Maka datang para Rasul mengajar kita Al-Kitab dan Al-Hikmah. Bukan saja itu, ikhwan, mengambil Al-Kitab, mengambil Al-Hikmah, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Artinya, ikhwan, membersihkan jiwa manusia kerja Rasul. Sebab Allah buat kita, kemudian Allah syariatkan ibadat kepada kita. Ibadat yang paling tinggi dan akbar adalah tauhid. Maksiat yang paling besar adalah syirik. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah buniyal Islamu ala khams. Dibina Islam di atas syahadah. La ilaha illallah, perosak ada syirik. Muhammadur Rasulullah, perosak ada bid'ah. Allah beri kepada kita Al-Hikmah, sunnah. Makhluk perosak kepada sunnah bid'ah. Allah beri kepada kita tauhid. Makhluk perosak kepada tauhid adalah syirik dan kufur. Insan kena pertahan dua benda ni. Macam mana nak pertahan? Kita tak tahu la ilaha illallah, kita tak tahu Muhammadur Rasulullah. Allah hantar Rasul datang. Bukan kata Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Nuh, umat Nuh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Datang umat Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Datang umat Musa, wa anna Musa Rasulullah, wa anna Isa Rasulullah. Datang Muhammad, wa anna Muhammad Rasulullah. Pattern dia sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Macam mana nak bersih jiwa manusia? Rasul datang. Pasal itu teknik bersih jiwa manusia kita tak boleh bikin. Kalau kita bikin, rosak jiwa manusia. Akan rosak jiwa manusia. Kerana itu, ikhwatul iman, antum pernah dengar nama yang begitu hebat, Abu Hasan An-Nadawi, kan? Abu Hasan An-Nadawi, dia menyebut dalam buku dia, dia kata, tapi jangan habaq ke orang nah. Ini nama dia, open secret.
Kata Hasan An-Nadwi, alangkah baiknya kalau mereka menamakan perjalanan yang mereka ikuti itu dengan nama tazkiyah, bukannya sufiyah. Alangkah baiknya kalau mereka menamakan perjalanan mereka pakai itu sebagai tazkiyah, bukannya sufiyah. Sebab kalimah sufi kita takkan jumpa dalam Quran dan Sunnah, tapi kalimah tazkiyah kita akan jumpa dalam Quran. Tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Dia ada doa, ati nafsi taqwaha, bersihkan jiwaku ya Allah. Siapa yang akan bersihkan jiwa kita? Allah. Allah akan bersihkan jiwa kita. Bagaimana Allah bersihkan jiwa kita? Dengan Alkitab, dengan Al-Hikmah. Kerana itu ikhwan, Nabi sebut, kita baca dalam hadis, Nabi sebut kepada kita ikhwan, satu benda ni kalau kita buat, kelebihan dia begini. Macam kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa boleh bagi tahu kelebihan sebesar itu? Kalimatani kan, khafifatani alal lisani kan, sangat ringan di atas bibir, lisan, tapi thaqilatani alal mizan, habibatani ila rahman. Macam mana? Siapa tahu kalimah ni sangat dicintai oleh Allah? Hanya utusan Allah. Kalau orang tanya kita, apa Tuhan suka? Boleh jawab. Kita bukan tak boleh jawab, boleh jawab, tapi kita kena diam sat, nak reka. Boleh jawab kan, tak boleh jawab. Apa yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan benci? Berhenti sat. Apa aku nak mereka? Ya, tetapi jawapan yang begitu mantap, sirah lafaz yang begitu hebat, bercakap dengan penuh kekuatan kalimah itu berakar, tak dapat digoyahkan lagi. Nabi menyatakan dengan begitu hebat, Nabi menyatakan habibatani ila rahman, dua kalimah yang sangat dicintai oleh Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman. Dan Allah nak bagi ganjaran yang besar. Siapa ucap kalimah ni, nescaya berat al-mizan dia di hari akhirat. Akhirat hari yang tak pernah siapa pi pun. Hanya kekasih Allah boleh bagi tahu. Siapa sebut alhamdulillah, tamla'ul mizan. Siapa pernah tengok al-mizan? Tamla'ul mizan. Pasal itu bila wahyu berbicara, alam akan sepi. Alam tak boleh berbicara. Tapi kalau alam berbicara, dia akan jadi macam-macam. Tak boleh sama. Alam kita tak sama. Kerana itu yang boleh membersihkan jiwa manusia hanyalah agama. Lain tak boleh. Pasal itu kita kena mencari apa. Pasal itu ikhwan, orang mula mencari. Bila orang mencari, jalan yang dia pakai itu ikhwan tak sampai kepada Allah. Atau ingat hadis yang Nabi sebut pada kita, Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur, kan? Hati-hati kamu dengan seburuk-buruk pekerjaan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua pekerjaan yang kamu adakan itu adalah bid'ah. Ialah muhdatsatil umur. Muhdatsatin bid'ah. Ya. Macam kita kata dalam bahasa Arab, kita kata pada sahabat, kita kata ijlis, duduk. Dia tanya kat kita, ijlis, duduk. Dia kata duduk. Kita kata duduk . Dia kata duduk. Kita akan cari satu kalimah lain untuk habaq kata duduk tu maksud dia duduk . Al-julus, al-qu'ud. Maksud duduk tu duduk . Duduk . Duduk. Dia buat macam bengong, duduk. Dia kata, mai sinilah, mai duduk sinilah. Dia tanya kita, apa dia duduk? Mangkuk, duduklah. Tanya apa lagi? Itu kita nak ingin lah. Antum tengok, bahasa yang sama Nabi sebut. Bahasa yang sama Nabi sebut. Nabi kata, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan semua urusan yang kamu reka. Kenapa?
fa inna, Nabi kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana benda yang kamu reka, kamunya reka. Muhdas hadas kan, benda yang baru buat, benda tak ada kita buat. Bid'ah bid'ah bermakna reka, muhdas bermakna reka. Julus bermakna duduk, qu'ud bermakna duduk. Setiap benda yang kamu reka, kamunya reka. Setiap benda yang kamu buat, kamu yang buat. Dan ketahuilah, benda yang kamu buat, kamu yang buat, dia adalah muhdatsatil umur. Dia seburuk-buruk pekerjaan. Benda yang Allah buat, benda tu Allah buat, dan dia adalah benda yang paling mulia di sisi Allah. Masya Allah, ikhwatul iman. Wa kulla bid'atin dhalalah. Kalau kamu reka nak membersihkan jiwa manusia, kamu reka jalan nak bawa manusia balik bertemu Allah, kamu akan bertemu dengan kesesatan. Ialah dhalalah kan bahasa Arab. Melayu nak panggil apa? Melayu, pasal banyak Melayu kan yang cakap ni mamak. Melayu nak panggil apa? Kita no word kita tu tak keluar. Kita pakai sesat kan, S-E-S-A-T, sesat. Tapi dalam dari segi dia punya dhaddun dia, kalimah yang berlawanan, hidayah, dhaddun, dhalalah. Itu dia punya perlawanan. Kita kata sesatlah. Tetapi hidayah apa dia? Nak faham sesat, kena faham hidayah. Nak faham dhalalah, kena faham hidayah. Hidayah apa dia? Hidayah petunjuk. Hidayah apa dia? Berjalan dengan sesuai arahan. Hidayah apa dia? Tidak lari daripada bimbingan. Hidayah apa dia? Hidayah kita follow panduan yang telah diberikan kepada kita. Itu hidayah. Dhalalah ni apa dia? Dhalalah ni mukhalafah hidayah. Dhalalah mukhalafah. Kalau hidayah itu mengikut panduan, dhalalah keluar daripada panduan. Kalau hidayah tidak melarikan diri daripada rel yang sudah ditetapkan, maka dhalalah cuba sedaya upaya keluar daripada rel itu. Itu dhalalah. Perbuatan itu dipanggil dhalalah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebelum daripada kita ada kaum yang cuba buat perangai ni, dan kita sama. Kita kata dhalalah tu sesat. Mungkin kita tak dapat capai sesat tu apa dia? Sebab sesat pada kita ni dia satu level. Ayah pin pun sesat. Jadi kita tak boleh bagi perbezaan. Tapi dari segi bahasa yang Nabi pakai, nampak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku pesan pada kamu, you better be careful. Hati-hati. Buat suatu panduan hidup, Nabi kata. Hidup ni bagi ada dia punya guide dia. Kerana pekerjaan yang paling buruk adalah duduk reka cipta, bikin banyak masalah, bikin penyelesaian, banyak masalah, bikin penyelesaian. Ketahuilah, Nabi kata ini semua kerja yang tak bagus. Kerana muhdas, Nabi kata muhdatsatun, Nabi kata muhdatsah adalah bid'ah. Kamu reka, itu rekaan. Kamunya reka, dia akan kekal dalam wajah rekaan. Dan kalau kamu reka itu melibatkan bimbingan manusia, kamu akan bertemu dengan dhalalah. Kamu tak akan bertemu dengan hidayah. Kamu akan bertemu dengan dhalalah. Kamu akan keluar daripada jalan Allah. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena duduk di atas jalan. Kan Nabi buat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad, Nabi buat satu garisan di atas tanah, baca ayat 153 surah Al-An'am, ini jalan Allah yang lurus. Ikut. Lepas tu Nabi buat kiri kanan, khitah-khitah yang banyak, jalan-jalan yang menyimpang, yang menyerupai jalan hidayah. Nabi kata kesemuanya ini adalah subul, jalan-jalan yang menyebabkan kamu keluar daripada petunjuk Tuhan. Kerana itu ikhwan, kalau manusia mencipta zikir, dia mencipta cara zikir, dia mencipta fadilat zikir, maka ketahuilah itu muhdatsatin, dan itu adalah bid'ah. Manusia jangan mencipta zikir, manusia kena kembalikan zikir kepada hidayah.
panduan. Pasal itu dikatakan wa khairal hadi hadi Muhammad, ataupun wa khairal huda huda Muhammad. Petunjuk telah ada sebaik-baik petunjuk. Jangan sampai kita hidup sampai tak tahu petunjuk. Bila tak tahu, pasal itu mereka mencari tak tentu hala, pasal tak tahu. Jadi kita kena tahu petunjuk. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Tapi kalau sampai Allahu Akbar, ikhwan. Tadi saya duduk sembang dengan kawan, ada orang di abad kita ini tak kenal petunjuk Nabi Muhammad. Hidup dia ziarah makam tu, ziarah makam ni. Hidup dia tengok Tok Wali tu, cari berkat kubur ni, cari berkat kubur sana. Sampai satu hari kita tanya dekat dia, bagaimanakah berkat yang Nabi ajak? Dia tak tahu. Nabi telah tenggelam sedalam itu. Telah pun tenggelam sedalam itu. Kenapa jadi demikian, ikhwan? Kerana muhdath tadi, muhdathah dan bid'ah tadi, dia akan buat kita bertemu dengan dalalah. Apa satu ikhwatul iman, antum cuba tengok dalam hidup kita ini, dalam orang mencari jalan nak kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Antum kan tengok orang mereka jalan-jalan tarekat, jalan-jalan sufi, tanpa kita sebut nama mereka. Jalan-jalan tarekat dan jalan-jalan sufi semua mencari dan membuat jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu asas kita bertanya, siapa dia dalam muka alam ini orang yang paling dekat diri dia kepada Allah kalau bukan Rasulullah? Kalau bukan Rasulullah, tak ada, ikhwan. Dan manusia mustahil dia boleh beramal dia lebih baik daripada Nabi. Lebih baik daripada Nabi itu mustahil. Juga mustahil dia boleh beramal label dia tu sama dengan Nabi. Ini juga mustahil. Lebih baik tu jangan cakap. Kan sahabat datang, nak puasa tak mau buka, nak semayang sampai tak mau tidur, nak ibadat sampai tak mau menikah. Kan? Apa Nabi kata? Nabi kata, aku orang paling takut kepada Allah. Aku orang paling takwa kepada Allah. Allah suruh Nabi cakap bahasa tu. Dia paling takut dan paling takwa pada Allah. Tidak ada orang lebih takwa daripada Nabi. Dan tak ada orang dalam hal mencari takwa dia boleh keluar daripada jalan Nabi. Demi Allah, dia tak akan jumpa dengan takwa. Akhirnya dia akan jumpa dengan kesesatan. Dia akan jumpa kesesatan. Dia akan keluar daripada petunjuk. Kesesatan bermakna keluar daripada petunjuk. Pasal itu kita boleh tunjuk orang yang keluar daripada petunjuk. Sesat ni, ikhwan, ialah dia bukan benda kalau jatuh bang, alamak sesat dah aku. Sesat bukan macam tu. Ataupun dia jenis bau, aku bau sesat ni, sesat dah aku dah. Ataupun sesat jenis mengantuk lena 4 jam, sesat dah aku ni. Tak. Sesat apabila keluar daripada petunjuk. Pasal itu mesti mengetahui petunjuk. Pasal itu dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami jalan yang lurus. Seolah-olah kita kata, ya Allah istiqamahkan aku di atas jalan yang lurus ni. Macam mana istiqamahnya? Allazina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau beri kepada mereka nikmat hidayah dan nikmat istiqamah. Istiqamahkan aku macam tu. Tahu, tapi kadang-kadang tak sedar terkeluar. Uniform sama, pakai serban, pakai jubah, pegang biji tasbih, tapi ghairal mustaqim, keluar daripada hidayah. Dan kalau 2 orang pakai serban, 2 orang pakai jubah, jubah pun sama haramain, harga pun sama, warna pun sama, tak, dua-dua antum cuba teka siapa hidayah siapa sesat, tak boleh teka. Kata tengok sikit jubah, tengok tulis jubah sesat, tak ada. Sebab yang sesat tu bukan pakaian, yang sesat panduan. Macam kereta api, selagi mana dia berjalan di atas rel dia, dia tak binasa. Tapi dia terkeluar sikit saja, ikhwan. Kereta api tak payah terkeluar 100%, 0.1% saja ada yang tergelincir, dia jam, dia tak boleh jalan, dia tak akan sampai kepada tempat dia nak pergi. Demikian manusia. Bila dicipta jalan baru, dibuat jalan baru,
Tapi masalah insan ni, Quran kata kepada kita, Quran kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib ini, setiap puak dan golongan ini, dia gembira di atas jalan yang dia buat. Seronok dia. Seronok dia. Satu tarikat dengan satu tarikat lain, nama berbeza, cara zikir berbeza, kaifiat zikir berbeza, masing-masing menyatakan satu lebih afdal daripada yang satu, satu lebih afdal daripada yang satu. Dan kullu hizbin, setiap hizib ini di atas diri mereka ini, bima ladaihim farihun, dia rasa farah, kita yang terbaik, kita yang terbaik. Tanpa kata orang tak baik, tapi kita yang mereka baik tapi kita mereka okey, kita mereka ni semua di atas petunjuk, tapi kita yang tertunjuk, semua dia gembira. Agama tidak demikian, ikhwan. Agama adalah sesuatu yang boleh dibuktikan dan sesuatu yang boleh diberi penjelasan. Pasal itu antum tengok, bukti kata jalan yang kita terokai itu jalan bikinan. Dia akan lahir dalam jalan yang kita buat itu sifat-sifat kemanusiaan dan sifat-sifat hawa nafsu. Dia akan terkeluar. Dia akan keluar. Orang nak buat kuih tart, dia akan keluar wajah kuih tart. Dia bubuh dalam acuan dia, keluar kuih tart. Dia tak boleh buat kuih tart, keluar kuih bahulu. Ini berantunya kuih tart. Dia akan jadi, keluar hasil dia. Kerana barang ni barang ciptaan kita, fadilat ni kita reka, bacaan ni kita reka, maka akan terhasillah si mereka. Macam mana Allah Khalik, Allah pereka, Allah reka manusia, Allah reka jin. Maka apa yang terhasilnya rekaan Tuhan. Daripada rekaan itu menunjukkan Tuhanlah perekanya. Dia Khalik, dia reka. Nampak macam zikir, nampak macam tasbih, tapi kemuncak tasbih tu akan keluar muka si mereka. Pasal tu semua dalam dunia ni antum tengok, dia akan ada pengasas dia. Naqsyabandi ke, Syadzili ke, Ahmadiyah ke, Qadariyah ke, penghujung dia mesti ada asas dia. Pengasas apa? Berbeza dengan sunnah. Antum nak cari pengasas sunnah siapa dia? Saya datang menyampaikan sunnah, ustaz lain datang menyampaikan sunnah. Antum tengok muka saya, tengok muka Ustaz Nasar. Ustaz Nasar balik cuti Madinah. Ada tengok muka Ustaz Syed Abu Bakar. Dia pun ni semua ustaz Tuhan. Yang kalang kabut ni saya seorang duk bercakap malam ni. Orang balik Jordan, balik Madinah, tak tahu yang main cakap ni ayat Cang. Dunia. Apa nak kata tadi? Okay. Antum bayang ya? Antum bayang. Sunnah ni, antum jumpa Ustaz Nasar, antum jumpa Ustaz Syed, antum jumpa saya, antum jumpa mana-mana ustaz mengajar sunnah. Antum tengok muka. Saya nak cari siapa dia pengasas pada sunnah. Antum jumpa Ustaz Nasar. Ustaz Nasar, siapa pengasas sunnah? Antum jumpa Ustaz Syed, siapa pengasas sunnah? Antum jumpa Ustaz Pengerusi tadi, siapa pengasas sunnah? Antum cari saya, siapa pengasas sunnah? Antum akan jumpa nama yang sama, Rasulullah. Antum tak akan jumpa nama kedua, nama ketiga. Tak akan jumpa, demi Allah. Itu membuktikan sunnah benar. Idafah dia pun sunnah. Masya Allah, saya alhamdulillah akhirnya saya jumpa pengasas sunnah Abu Bakar As-Siddiq. Tak. Pasal itu ahlu sunnah namanya ahlu sunnah. Sunnah. Tetapi lain daripada ahlu sunnah, antum sebut Mu'tazilah, Mu'tazili, antum sebut Jahmiyah, Jahmi. Dia merujuk kepada pengasas. Dia bila antum baca aliran dia, antum cuba memahami metod dia, ya antum akan jumpa pengasasnya, bukan agama Allah. Antum pergi kepada Naqsyabandi. Saya juga masuk Naqsyabandi Khalidi dulu. Tapi kata tegar, aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Kan? Dulu. Saya juga masuk Ahmadiyah.
saya juga masuk Syazili, saya masuk Ghatib Haddad, mencari petunjuk. Bila antum masuk dalam Naqsyabandi, antum masuk, antum kaji, antum baca buku, siapa dia antum jumpa, antum akan rasa kagum dengan pengasasnya. Antum takkan jumpa Rasulullah. Pasal itu dalam satu tarekat, ia akan dikagumi siapa dia? Pengasas dia. Sampai satu tahap bila kita berzikir, kita kena rabitah. Apa dia? Dalam nak berzikir tu, kita kena ada hubungan kita dengan syekh yang kita lalui perjalanan dia. Kenapa tidak Rasulullah? Kenapa tidak agama Allah? Antum akan kagum dengan siapa? Yalah, saya tidak menolak hadis Nabi, saya tidak menentang hadis Nabi, tapi semua hadis-hadis yang akan dipakai, hadis-hadis yang menyokong perjalanan kita sahaja. Akhirnya insan tak kenal Rasulullah, insan kenal pengasas. Dia akan lonjakkan pengasas tu naik ke atas. Kadang-kadang pengasas tu pun, pengasas yang buat tarekat tu, dia pun tak pernah ingat pengikut dia nak buat lagu tu, tapi pengikut dia terlampau hulu dan taksub. Sampai macam hari ni antum tengok, sampai orang boleh apa? Orang boleh buat main ayat uduk Tok Wali. What happened to us? Pentingkah ayat uduk Tok Wali ni? Kadang-kadang tu fikir tak ada kena-mena pun. Tapi untuk menunjuk kata perjalanan yang awak ikuti itu bukan perjalanan Rasul. Awak berjumpa dengan pengasas dia, awak dewakan dia, awak besarkan dia, dan awak terlupa awak bukan di atas hidayah. Masya Allah, ikhwatul iman, Masya Allah. Dia berlakulah benda-benda yang dicipta oleh pengasas. Pengasas cipta kasyaf, jadilah kasyaf. Hari ni orang bercakap tarekat Syekh Nazim kan, Haqqani. Kita kata Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tuan Syekh Nazim ni dia dah meninggal dah, tak ada urusan dah dia dengan alam ni. Dia dah balik bertemu Allah. Dia pun tak pernah suruh ambil ayat uduk dia pergi jual. Bukan kata murah, 700, 600 ringgit, lot of the money. Jangan main-main. Yang kempen siapa dia? Al-Fadil. Bukan orang biasa, bukan mamak pasmur, mamak daging. Tak. Maknanya ada ubat gila ni bukan mamak Melayu. Itu dia punya point. Al-Fadil. Siapa tak percaya dengan Al-Fadil? Dengan macam-macam kelebihan. Masya Allah, ikhwan. Macam mana kita boleh tak terpikat? Macam mana kita boleh tak terpikat? Kerana kita memahami hidayah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau ada manusia yang wajib disebut nama dia, diikuti perjalanan dia, ketahuilah manusia itu hanya satu, dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh orang lain, tak boleh orang lain. Bila antum kagum dengan satu orang, macam kagum dengan Rasulullah, ataupun nak pergi lebih dah, ketahuilah kita di atas jalan yang tidak sebenar. Karena itu, ikhwatul iman, antum akan tengok dalam perjalanan ini, dia akan tercipta perjalanan yang baru. Antum tengok Ibnu Arabi kan, Ibnu Arabi cipta tarikat dia, datang kepada apa? Wahdatul wujud. Kata dia, perkataan dia, sebutan dia, al-abdu rabbun wa rabbun abd. Dia sebut al-abdu rabb wa rabbu abd. Apa dia? Dia kata hamba itu Tuhan dan Tuhan itu hamba. Antum bayang, dia takkan kembali. Antum akan tengok penyelewengan demi penyelewengan. Sebagai contoh, antum tengok apa Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kan. Baik, apa yang kita faham daripada ayat ni? Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada nar, api neraka kan. Apa maksud ayat ni? Jangan main-main dengan neraka. Jangan main-main. Kau
pelihara diri kau. Bukan kata kita, ahli kita. Pelihara, jangan sampai jatuh dalam neraka. Lepas solat, Allahumma ajirni minan nar. Dalam solat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada kau dengan azab jahannam. Tapi bila antum masuk dalam tarekat, dalam aliran sufi yang memang tidak ada kena-mengena dengan hidayah, antum akan jumpa doa yang pelik-pelik. Yang Quran minta kita jauhi neraka, yang doa mereka, ya Allah, andai kata aku beribadat padamu kerana mahu syurgamu, kau jauhkanlah aku dari syurga. Andai kata aku beribadat padamu kerana takut kepada neraka, kau campakkanlah aku dalam neraka. Masya Allah. Quran kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Tiba-tiba dia minta dia dicampak ke neraka kalau dia beribadat takut neraka. Quran kata fattaqun nar. Kamu kena takut dengan nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ittaqun nar wala bishaqqi tamrah. Takutlah kepada neraka, bersedekahlah walaupun dengan kau belah tamar itu. Syak, kau belah tamar itu. Separuh kita makan, separuh sedekah ke orang. Kerana sedekah boleh memelihara kita daripada nar. Tiba-tiba ada sufi, ada tarekat. Pasal itu ikhwan, dalam kita belajar agama ni, nama insan tak main peranan. Nama insan tak main peranan. Saya ada pengalaman ikhwan, pengalaman hidup lah dah tua-tua macam ni. Azan dah kah? Ghalib cakap. Ada lagi. Saya kira dia bunyi kan? Kalau dia buat dia tak bunyi. Kan ada dulu kita mengaji kitab fiqh kan, untuk guru dia buat lawak kan. Tu kan untuk guru suka buat lawak. Dekat murid duduk paling dekat, mengaji lama berkatam kitab, tukar kitab. Tok guru kata mengaji lama ni duduk dekat, muka surat pun tanya kat dia, tapi tak pernah cakap sepatah pun. Tok guru kata tawadhu anak murid aku. Dia tok guru kata satu hari nak tanyalah, ni reti ke duk mengaji ni? Ni kita pun dah dekat Ramadan kan, ni lawak-lawak tok guru buat, lawak-lawak. Tok guru baca tengok kata Pak Mat, mengaji lama ni saya nak tanya sikit soalan Pak Mat. Pak Mat ni orang paling lama ni, senior ni, sampai tukar kitab dah kita ni. Pak Mat, saya nak tanya boleh tak? Oh janganlah Tok Guru tanya, Tok Guru tanya saya tak boleh jawab. Tak apa, lagu tu Pak Mat tanya, ambil berkat Pak Mat. Pak Mat tanya macam jam tadi. Pak Mat tanya Tok Guru, saya duk mengaji lama dengan Tok Guru. Tok Guru kata bila matahari keluar, matahari terbit, kita wajib puasa. Bila matahari terbenam, kita buka puasa. Matahari fajar kan, dia keluar, wajiblah kita puasa. Matahari terbenam, kita buka puasa. Ni Pak Mat nak tanyalah, kalau hari tu buat matahari tak mau terbenam macam mana? Macam jam tadi dia buat dia tak bunyi macam mana? Kata Tok Guru Pak Mat, alhamdulillah lah. Tak usah tanya apa dah Pak Mat weh. Nampak sangat Pak Mat tu. Kalau matahari tak terbenam macam mana dia tanya kita? Tak kacau kita nak jawab. Jadi hidup kita macam tu ikhwan. Pasal itu antum akan tengok penyelewengan demi penyelewengan bila insan dia keluar daripada jalan hidayah. Bagaimana insan antum tengok, kita tak peranan nama tak main ikhwan, tak ada peranan. Saya ada pengalaman hidup, pernah lah, bukan kata sembang, bukan kata apa sajalah, bersembang cara kampung macam itulah bersembang dengan orang PhD tasawuf. PhD. Apa yang saya boleh kutip daripada orang ni, dia kata kepada saya, kalau yang bercakap itu tokoh-tokoh awliya besar, walaupun percakapan mereka bercanggah dengan zahir, maka kita tak boleh menafikan. Ikhwan, saya tidak ada doktor, dia doktor, saya pesakit dia.
Bagaimana insan terkeliru memahami hidayah Allah. Kita kata, bukan kata orang, alam ini akan kita bantah kalau alam membisikkan suatu bisikan yang bercanggah dengan nas Quran dan Sunnah. Kan kita bantah. Berapa banyak pandangan Imam Syafi'i ditolak? Bukan kerana Syafi'i itu salah, dah. Sifat agama. Berapa banyak Aisyah dengan Umar Al-Khattab, tembak orang mati menangis. Umar kata jangan menangis, nanti mayat disiksa. Aisyah kata, macam mana hang cakap lagu tu? Bukan maksud dia macam tu. Ayat mata ni rahmat Tuhan bagi pada manusia. Tapi bila kita menangis kerana memenuhi wasiat si mati, kau orang Arab ada niyahah, suka meratap. Kalau dia tak meratap, dia rasa mayat tu macam it's bad lah. Dia kena menangis. Macam kita kan, kalau tak esok okok rasa macam bad lah, esok okok nampak ceria sikit. Macam tu. Jadi wasiat, esok kalau hampa tak boleh berkeluar ayat mata, ambil duit ayah, panggil pok-pok ni, hayah ni, perempuan-perempuan nak kerja-kerja, mereka menangis aja. Lepas tu kita bagi mereka makan. Mereka pukul kepala, tampak pipi, tarik rambut semua. Pasal tu Nabi kata ni hayah ini kerja jahiliah. Siapa terlibat bagi makan kepada orang ini, dia telah terlibat dengan dosa ratapan. Maka Aisyah kata bukan menangis, tapi si mati itu berwasiat dengan wasiatnya macam ni, dan keluarga melaksanakan tangisan itu, barulah si mati mendapat dosa di atas dia wasiat. Menangis saja tak. Bukan kerana Umar itu tersalah apa-apa, Aisyah memberi pandangan dia. Tapi bagaimana sistem itu, ikhwan, berubah. Dia masuk dalam dunia sufi-sufi ini, dia berubah. Satu syekh tak dapat dibantah, sama macam sistemnya Syiah pakai. Bila ayatullah kita berbicara, maka kita kena menyepikan diri walaupun bercanggah dengan nas yang ada. Ayatullah uzma, ayatullah, mereka ada kemampuan untuk membatalkan nas. Mereka sanjung ayatullah mereka. Kalau antum pergi ke Baghdad, antum boleh tengok kemuncak sanjungan kepada ayatullah. Mereka makan najis ayatullah. Barakah, barakah, barakah. Dia begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ومع المقام محمد اللهم صل على محمد وإنك الشريف عليم إخوة الإيمان أعزكم الله وأحبكم في الله. Saya ulangkan ikhwatul iman. Nanti atau akan tengok perjalanan yang tak benar ni, tak benar. Sampai pada peringkat kita menyatakan bahawa yang benar itu adalah yang Nabi sebut dalam hadis dia, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu kita punya keyakinan. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Ini tinggi. Manakala kita akan tengok dalam perjalanan yang menyeleweng ini, perjalanan yang keluar daripada petunjuk. Saya katakan tadi ya kawan, petunjuk dapat dikesan, dapat bau. Kesesatan pun demikian. Apa-apa yang secara zahir dia mukhalafah dengan petunjuk Allah, jauhi ya kawan. Yang terbaik Nabi sebut ahsanul hadis, asdaqul hadis kalamullah, Quran. Apa yang Quran sebut, tidak boleh ada suatu bicara pun bercanggah dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Apa yang Nabi sebut, tidak ada bicara umat boleh menentang Nabi. Tidak boleh. Kalau ada penentangan, zahir ataupun batin, wajib kita tolak. Wajib kita tolak. Tapi, apa yang kita pegang ni ikhwan? Apa yang kita pegang? Tak ramai orang boleh faham. Rasulullah insan yang mulia, insan yang agung, insan yang hebat. Bolehkah kita menyalahi perkataan Rasulullah? Semua kata tak boleh. Semua berpegang pada prinsip yang sama. Tetapi bila kita bagi mereka masuk kelas, kita buat periksa, mereka tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Seperti saya katakan tadi, Al-Fadilatul Doktor tadi dia kata dengan saya, kalau orang sufi, kalau orang awliya bercakap sesuatu yang nampak tidak sama dengan nas-nas Quran, maka kita tidak sepatutnya membantah. Maka dibawa contoh ikhwatul iman. Kita bawa contoh. Contoh apa dia? Doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Allah Musa berdoa dalam surah Al-A'raf. Tuhan, Nabi Allah Musa kata, arini anzur ilaik. Aku nak tengok kau ya Allah. Jangan main-main. Yang berdoa ni Musa alaihi salam. Dia kalamullah, kalimullah. Wa kallama Musa taklima. Tapi apa Allah jawab kepada Musa? Lan tarani. Kau tak boleh tengok aku Musa. Kau tak boleh tengok aku. Nanti kau tengok aku dia. Nabi sebutkan kita akan tengok Allah dalam syurga. Tak payah sesak-sesak tengok Allah. Seperti qamar. Tengok, semua dapat tengok cantik wajah Allah. Artinya insan tak boleh tengok Allah. Tapi dalam dunia sufi dan tarikat ini, antum akan jumpa tokoh-tokoh mereka. Saya katakan ikhwan, wallahi sebahagian kawan-kawan yang ikut tarikat, mereka pun tidak tahu bicara tarikat dalam-dalam. Mereka tak tahu. Mereka hanya nampak tarikat sufi-sufi ini semua sebagai satu mendekatkan diri pada Allah. Gulatnya sufiah ni mereka tidak nampak. Selagi tak mengaji sunnah, tak boleh nampak ikhwan. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Macam bomo kan. Selagi tak belajar ilmu bomo, tak nampak jin. Tak nampak ikhwan. Tapi sakit kaki, lenguh-lenguh, bomo teranggut. Dia kata ada 4 ekor ni. 4 ekor.
Kita kata Tok Bomo saya duk tengok tak nampak apa pun. Kata itulah masalah awak. Awak tak tahu alam kami. Sampailah kita pun pergi betapa Gunung Jerai, turun mai makan berteh. Kita pun nampak. Pasal apa dah jadi bomo? Nampak ikhwan. Teori dia macam tu. Antum nak tahu kesesatan, belajar petunjuk Quran dan Sunnah. Dia suluk kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayinatin minal huda wal furqan. Sehingga kan ikhwan, saya katakan bahawa dalam dunia sufi dan tarekat, ini pengalaman saya bercakap dengan orang. Dan saya terkejut bila satu doktor buat kajian tentang sufi kata kepada saya begitu. Saya terkejut, saya tongkat dagu. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sebodoh-bodoh aku kenal petunjuk Muhammad. Aku kenal ya Allah, alhamdulillah. Aku kenal ya Allah, hang bagi aku kenal, alhamdulillah ya Allah. Satu orang ikhwan, satu orang yang bernama Abu Turab. Satu orang bernama Abu Turab. Ini diceritakan sendiri oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Al-Imam Al-Ghazali cerita dalam Ihya di dalam bab tentang hikayat mukasyafah ni. Dia cerita Abu Turab, mereka duduk-duduk semua, mereka bersembang. Kata Abu Turab dia macam tanya, dia kata andailah bagusnya kalau di kalangan kita ni boleh mimpi Abu Yazid. Boleh mimpi Abu Yazid. Abu Yazid nama besar dalam dunia sufi, besar. Al-Hallaj nama besar dalam dunia sufi. Ibnu Arabi nama besar dalam dunia sufi. Nanti bacalah Al-Bidayah wa Nihayah, apakah komen Imam Ibnu Kathir terhadap Al-Hallaj yang menjadi tokoh besar dalam sufi. Kata Abu Turab, andai kata kalau kita boleh melihat Abu Yazid dalam mimpi kita, baguslah. Tiba-tiba ini cakap orang aulia lah, cakap aulia, bukan cakap orang biasa. Orang biasa tak boleh faham. Ni aulia yang cakap. Saya pernah pergi ke Masjid Ma'ruf Karhi, Syekh Ma'ruf Karhi di Baghdad. Turun dalam, saya ingat lebih kurang berapa kaki masuk ke dalam, dia ada tempat persidangan para aulia. Saya dah masuk dalam halaqah tu. Jangan main-main, jangan pandang saya tidak ada mata. Buat kawan dia potong tang selok ni, mampu aku pula lepas ni. Saya pergi Syekh Ma'ruf Karhi, wali yang terkenal. Ada cerita yang menarik tentang Ma'ruf Karhi di kota Baghdad. Dia buat satu halaqah persidangan para wali. Saya masuk duduk dalam halaqah tu. Tapi orang biasa tak nampaklah wali. Dia macam bomo tadilah. Ini bercakap pasal wali. Kata Abu Turab, andai kata siapa-siapa di kalangan kita ni boleh mimpi Abu Yazid, baguslah. Tiba-tiba di kalangan yang makam sama ni dia jawab. Dia kata, tak adalah nak mimpi Abu Yazid, pasal saya duk mimpi Tuhan, saya sibuk mimpi Tuhan. Mimpi siapa? Mimpi Tuhan. Nabi Allah Musa kata, Rabbi arini anzur ilaik. Yang minta ni siapa dia? Rasulullah. Rasul Allah. Allah kata, lan tarani, kau tak boleh wahai Musa. Tiba-tiba makam wali dengan makam Rasul, makam siapa lebih tinggi? Makam Rasul kan? Kita kena wa asyhadu anna, sebut nama Rasul tu Musa Rasulullah. Tiba-tiba kata Said Hawa dalam buku dia Al-Asas fi Tafsir, dia kata apa dia? Ketika aku nak cakap benda ni, dia kata, remang bulu rumah aku. Remang bulu rumah. Dia bawa riwayat Aisyah. Orang tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, betulkah Nabi dalam peristiwa Mi'raj melihat Allah? Said Hawa bawa perkataan Aisyah,
Kata Sa'id Hawa, jawapan Aisyah pada kawan yang tanya, soalan kamu ni menyebabkan terpacak bulu rumah aku. Siapakah kita boleh melihat Tuhan? Kau tanya soalan menyebabkan aku beristighfar kepada Allah. Tapi di kalangan para sufiah, mereka kata, kami sibuklah takdan nak mimpi Abu Yazid ni, takdan nak mimpi Abu Yazid, pasal kami sibuk mimpi Allah. Tiba-tiba Abu Turab dengar kawan cakap lagu tu, dia kata, bahasa kita katakan, dia kata, celaka engkau. Sesungguhnya sekali mimpi Abu Yazid lebih baik daripada 70 kali mimpi Tuhan. Dan kisah ini disimpan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Dan Ghazali memberi komen kepada kisah ini. Baik, soalan dia ikhwan, yang bercakap ni semua awliya makam tinggi, apakah kita tak boleh membantah awliya? Musa alaihi salam lebih tinggi daripada awliya di kalangan umat Muhammad. Allah kata, lan tarani, lan tarani, lan tarani. Tiba-tiba awliya boleh bermimpi Tuhan. Dalam sunnah, dalam perjalanan sunnah mendekatkan diri kepada Allah, antum takkan jumpa satu riwayat para muhaddisin mimpi Tuhan. Kerana itu terang-terang syaitan yang dilaknat dan dikutuk. Di kalangan ulama hadis, mereka mimpi Nabi, mereka nak cerita pun mereka malu, rasa tak padan dengan diri nak cerita. Ya Allah, tak padan. Al-Imam Al-Bukhari, dia tak pernah cerita dia mimpi Nabi, orang lain yang tolong cerita. Cupun nak cerita tu rasa tak padan nak cerita. Bahasa kita kan, lagu ni punya selekeh lagu kita ni, nak pergi cerita ke orang mimpi Nabi, oh padan, tak padan lah. Bukan kata mimpi Nabi lah, kita nak mimpi bintang filem pun tak gamak nak cerita. Orang kata lagu ni mimpi apa bintang filem, bintang filem pun tak main kaang. Biar betul tak padan akhwan. Habis bagaimana idea dilonjak naik boleh bermimpi Allah. Dan diajar kepada kita dalam dunia sufi, tidak boleh membantah kerana makam awak rendah, makam mereka tinggi. Betulkah itu? Bilalah Rasulullah nak sampai Isra' Mi'raj, bila mana dalam hidup dia Nabi pernah kata, aku mimpi Allah, aku mimpi Allah. Kalam ni kalam kufur. Tetapi diajak tidak boleh membantah dalam dunia sufi. Masya Allah ya kawan. Keluar daripada hidayah Allah, keluar daripada hidayah Allah. Tapi dididik kepada kita, jangan, awak tak tahu jangan bantah, awak tak tahu jangan bantah, awak jangan bantah, awak ni makam orang biasa, makam orang biasa, mereka makam tinggi. Dia cerita-cerita tentang dunia kasyaf. Saya teringat lagi masa mengaji dulu, apa kitab nama? Kifayatul Muhtaj. Ustaz Nasar boleh ingat ni, Kifayatul Muhtaj, cerita pasal Isra' Mi'raj. Muqaddimah kitab Kifayatul Muhtaj, boleh cari cerita mereka berkumpul di satu rumah kan, ramanya dia buat tahlil lah kot, dua ratib. Tiba-tiba ada satu orang menjerit, oh kata menjerit, bukan pasal pukul 9 Ustaz tak berhenti lagi. Itu pun dia orang menjerit juga, tengok mamak ni main lambat, berhenti lambat. Tu kata dia menjerit. Dia kata apa dia? Dia kata, aku melihat sahibul bait, tuan rumah yang kita duk ratib dekat dia ni, dia diiring ke neraka. Antum, manusia boleh melihat neraka? Mainnya. Lepas tu dalam kalangan tu ada satu budak muda, dia kata, aku nak test kawan ni, dia ni kasyaf ke pembohong kan ni. Maka dia sengak-sengak dia tu, dia ada stok simpanan zikir 70,000 la ilaha illallah. Dia ada simpan, bank mana saya tak tahu lah, tapi dia ada simpan. Maka dia ingat dalam hati dia, dia kata, ya Allah, kalaulah budak muda ni benar kasyaf, ya Allah, aku niat dalam hati aku, zikir yang aku buat itu aku hadiahkan kepada
orang yang dia kata masuk ke neraka tu, kalau benar dia ni kasyaf, ya Allah, hang tunjuklah zikir ni boleh menyelamatkan dia. Maka dia niatlah menghadiahkan 70,000. Dah tak ada lah 70,000 tu dia bagi ke orang. Tiba-tiba budak muda ni yang kata kasyaf ni, dalam kitab Kifayatul Muhtaj, budak-budak ni kata, Allahu Akbar, Masya Allah, aku melihat si fulan tadi dimasuk ke neraka, kini dikeluar kerana ada orang bagi pada dia 70,000. La ilaha illallah. Kata kawan yang mengirim pahala ni, kalau begitu benarlah ada orang yang kasyaf. Kisah ini dijadikan dalil bahawa manusia boleh melihat alam ghaib. Masya Allah ya kawan, Masya Allah. Mungkin saya boleh kata, inilah saya katakan dulu, betapa kotornya dunia sufi, lebih kotor pada ayat acang. Ya kawan, semuanya berkhilaf dengan akidah. Kalau ada yang tidak khilaf, mesti dia sunnah, dia bukan merepek. Kerana yang tidak khilaf dengan sunnah apa dia? Sunnah. Sunnah lah tak khilaf dengan sunnah. Dia cari apa dia benda tak khilaf dengan sunnah? Sunnah lah tak biar fikir. Sunnah. Dia pejam mata sampai kekok ni, apa dia ni, dah sunnah lah. Sunnah tak khilaf dengan sunnah. Quran sebut kepada kita, Quran sebut kepada kita, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Quran sebut kepada kita ikhwan tentang orang mati ni, di hadapan mereka itu ada barzakh, ada pendinding. Antara orang mati dengan orang hidup ni ada pendinding, dan akan terdinding sampai berlakunya hari kebangkitan. Dinding itu tidak akan diangkat. Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun, Allah cerita. Bacalah Ar-Ruh, Imam Ibn Qayyim, apa dia tafsir ayat ni. Dia berkata Abdullah bin Abbas, adapun barzakh adalah dinding di antara alam syahadah dengan alam ghaib. Yang menyebabkan ghaib balik sana tak boleh main ke syahadah, syahadah tak boleh menerusi tembok. Bacalah Imam Ibn Kathir, benda yang sama. Bacalah Qurtubi, benda yang sama. Orang mati, kalau orang mati boleh datang ke dunia orang hidup, dia memerlukan dalil yang lain. Sebab yang menyatakan terdinding dalil Quran, maka mesti ada dalil yang lain yang khusus, dan dalil itu kena kuat. Sebab yang kata tak boleh ni Quran. Sistem tu tak boleh lari. Saya semalam ni saya nak bangkit semain tahajud, tengok bapak mati 20 tahun tu mai. Dia tanya, lama hangpa tak buat tahlil kat aku ni? Terus saya buat keputusan apa? Yang tu arwah bapak tak boleh. Awak bercakap pasal alam ghaib memerlukan dalil, dan dalil bukan ciptaan akal, wahyu ilahi, dan dalil ada proses untuk faham. Tapi sebahagian daripada sufi-sufi ni, mereka tak peduli benda ni. Mereka bercakap apa pada kita? Mereka bercakap, kalau kita baca kitab Imam Ghazali, Ghazali datang. Kalau kita baca bait-bait burdah-burdah kepada Nabi, Nabi datang. Tak apalah, mereka boleh mendakwa, tapi diajar, kerana yang mendakwa tu orang besar, zikir dia banyak, awak jangan menafikan. Sedangkan prinsip kita mukmin, ahsanul kalam, kalam Allah. Kalam Allah. Allah yang kata, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Quran sebut, dan kita kata sadaqallahul azim, benar ayat Quran. Dan tak pernah keluar daripada mulut Nabi tentang makna tafsiran ayat ni yang lain daripada apa yang kita pernah baca dalam tafsir. Bahkan hadis Imam Muslim kata, orang mati syahid minta nak kembali ke dunia, Allah kata tak boleh. Tu mati syahid, bukan mati kecil manis, mati syahid. Tiba-tiba orang bukan, at least lah, iyalah jumpa Nabi dalam mimpi, of course. Kenapa jumpa Nabi dalam mimpi boleh? Boleh lah, Nabi yang sebut boleh. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa tengok aku dalam mimpi, itulah aku masa hidup aku, macam itulah rupa pakai aku. Pasal tu ulama hadis kata,
apa yang kita tengok Nabi dalam mimpi tak akan sama dengan apa yang kita belajar dalam hadis. Tak akan sama. Takkan khilaf. Kita belajar dalam hadis Nabi tawadhu', kita belajar Nabi begitu, Nabi begini. Yang kita jumpa dalam mimpi mesti sama dengan apa yang kita belajar. Kita mimpi Nabi tawadhu', Nabi itu, Nabi ini. Sekali kita mimpi Nabi nak virago. Perum kata duk pusing kota Kangak. Bandar Kangak. Perum, kita pun tengok macam kenai. Kita pun tahan. Ni dalam mimpi ni. Tahan. Kata abang. Dia kata, hang panggil aku abang. Pasal apa marah saya? Tak kenal aku siapa? Saya tak apa kenal. Aku Rasulullah. Mustahil. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitan min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Syaitan yang terkutuk. Kerana apa yang kita belajar adalah hadis tentang diri Nabi, itu yang akan kita tengok dalam mimpi. Tak akan berubah. Kalau kita mimpi sekalipun tengok Nabi beribadat dalam mimpi dia, dalam mimpi kita lihat Nabi beribadat, mesti apa yang Nabi beribadat dalam mimpi sama dengan apa yang kita baca dalam hadis. Tak akan berbeza. Dalam hadis, afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau kita mimpi, kita ada tengok Nabi sebut la ilaha illallah, dengan penuh hormat. Dia orang yang paling tinggi makam dia beribadah, abdan syakura. Tentu kita mimpi-mimpi tengok Nabi duk berzikir, tapi satu macam break dance, satu macamnya rap. Demi Allah, itu bukan Rasulullah, itu syaitan. Mimpi, boleh mimpi Nabi? Of course, why not? Satu orang kata dia mimpi Nabi, taklah kita bantah dia cara mana. Tapi bukan saja orang sufi ini mengaku mimpi Nabi, bahkan mereka mengaku mereka ini ada ittasala bi Rasulillah secara yaqazah. Mereka boleh berhubung dengan Nabi secara alam yang nyata. Bagaimana ayat 100 surah Al-Mu'min kita nak letak? Allah kata tak boleh. Orang paling mulia adalah Abu Bakar. Zaman Abu Bakar ada masalah besar, ikhwan. Masalah besar Abu Bakar. Masalah apa? Orang tak membayar zakat. Dan Abu Bakar melancarkan peperangan. Betul? Satu pemimpin yang baru naik nak berperang dengan rakyat dan nak menghukum siapa yang tak bagi zakat, itu murtad. Keadaan itu memerlukan Nabi menjelma. Ya. Besar masalah di zaman Umar, di akhir pemerintahan Umar. Apa masalah dia? Umar ditikam, terborai perut dia. Perlu mencari pengganti kepada Umar. Memerlukan penjelmaan Nabi yang sangat diperlukan. Nabi tidak menjelma di hadapan para sahabat, sedangkan mereka ahli syurga. Zaman Osman lebih dahsyat. Berlaku muharabah baina sahabat, pertempuran di kalangan sahabat, memerlukan jelmaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi tak jelma, ima dalam mimpi, ima dalam yaqazah. Kalau Nabi nak menjelma, ini Aisyah radhiyallahu anha baru balik daripada Mekah, nak berlaku peperangan Siffin dan Jamal, melibatkan ummahatul mukminin, memerlukan. Tetapi kesemua mereka bermunajat dengan sunnah Nabi kepada Allah. Kesemuanya bermunajat. Tak ada aku tengah-tengah Aisyah, Allahu Akbar. Aisyah kata ke Ali, sudah, enough Ali, enough Ali, enough Ali, enough is enough. Last night I was dream. Dia memang hujung-hujung dia tak awak di Melayu lah. Last night I was dream. Nabi Nabi kata Ali, sudahlah Ali, aku isteri dia, hang jangan lawan aku. Aisyah tak melafazkan kalimah itu. Aisyah jatuh daripada kuda. Ali bergegas menghampiri Aisyah dan bertanya pada Aisyah, kaifa tajidu ya ummahatul mu'minin? Bagaimana keadaan kamu wahai ibu orang beriman, semoga Allah merahmatimu. Aisyah berkata, wahai anakku, semoga Allah merahmatimu. Melihat Talhah yang gugur, Ali bergegas mencari Talhah. Teriak Sayyidina Ali membacakan ayat Quran. Kata Ali, semoga permusuhan ini, semoga dendam yang kesumat ini akan lerai ketika kita masuk syurga dan kita berhadapan muka, tidak ada dendam sama-sama kita.
Semoga Allah merahmati kamu wahai Az-Zubair. Tak ada kata Az-Zubair, Allahu Akbar, semalam Nabi mai. Bukan kata malam Nabi mai, tadi aku naik kuda nak mai ni, tiba-tiba Nabi jelma kat aku. Nabi kata, hang betul aku salah, aku minta maaf lah. Aku minta maaf zahir dan batin, daripada atas kepala sampai bawah kaki. Maafkan aku. Tak. Masya Allah ya kawan. Tiba-tiba kita bertempur dah, berperang dah, apa dah. Orang utara kata apa? Duk tak duk? Betul Ustaz Nazar, duk tak duk? Duk tak duk? Tiba-tiba Nabi mai. Amazing. Nabi mai. Nampak. Boleh bangkit berdiri, boleh lambai, boleh duduk menyanyi. Zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Bye bye, bangkit salam. Ya. I was see like something like tumpah gel he. Apa ini semua? Apa ini semua? Kemana insan nak berjalan ni? Pasal itu benarlah ikhwan, berpeganglah dengan kitab Allah, dan kita akan dianggap gharib. Bada al-islamu ala ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba. Fatuba ghuraba. Fatuba, bahagia. Yang akan pandang kita ghuraba ni adalah orang-orang yang tidak bersama dengan sunnah, dan mereka dominan. Mereka dominan. Masyarakat ini mereka yang punya. Sebahagian daripada pembesar mereka boleh tackle. Sebahagian daripada adab masyarakat mereka yang pegang. Mereka pegang sana, mereka pegang sini. Mereka akan pandang kita gharib. Hampa tak tahu, hampa tak mengaji. Pasal itu dalam dunia-dunia yang salah ni ikhwan, hadis palsu, hadis yang tidak sahih mesti akan terlibat jadi pegangan. Dia tak boleh ambil hadis sahih. Kalau hadis tu sahih, dia akan takwil, dia heret makna tu ke tempat lain. Pasal itu Masya Allah ya kawan, berpeganglah dengan kitab. Pasal itu rojokkan kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kembalilah rojok kepada Allah dan Rasul. Pasal itu ketokohan insan dalam sunnah. Nama apa orang yang bercakap tak penting. Awak bercakap betul, saya ikut. Awak cakap salah, saya tak ikut. Bila satu orang menyampaikan sunnah, dia bercakap betul, itu bukan bermakna kita pengikut ustaz tu. Dah, kita tunduk pada kebenaran. Tak, kita bukan pengikut ustaz tu. Dan kita pun tak pernah taksub dengan ustaz tu. Kalau taksub dengan ustaz itu boleh, taksub dengan mazhab lagi afdal. Lebih afdal taksub dengan mazhab. Lebih afdal taksub dengan mazhab. Saya apa jadi pun saya mazhab saya. Awak jangan duk cerita lagu lain. Awak cakap lagu lain bagi nampak kat hang orang tahu. Silakan. Lebih afdal mereka ulama. Tapi apa kata imam-imam yang lain? Apa kata imam-imam yang lain? Iza sahal hadis, iza sahal hadis, iza sahal hadis. Bukan kata hampa, aku sendiri, fahuwa madhhabi. Aku ikut fil hayati wa ba'da mamati. Aku ikut masa aku hidup dan masa aku mati. Itu dia. Iza sahal khabar indal ahli naqli. Kalau kami semua ni dah mati, tiba-tiba ada hadis di sisi muhadisin yang telah mensahihkan hadis itu, tiba-tiba hadis itu bercanggah, hadis itu ada khilaf dengan fatwa kami, fa ana raji', kami tarik balik pandangan kami fil hayati wa ba'da mamati. Itulah ulama yang memahami makna as-sunnah. Pasal itu ikhwan, proses besar kita nak kembali kepada akar umbi ikhwan, menerangkan apa itu manhaj salafus salih. Orang tak faham hari ni ikhwan, tak faham. Tak boleh, kita tak boleh hidup macam ni. Manhaj salafus salih juga manhaj akhlak. Manhaj tidak mengadu domba. Manhaj tidak buat orang bertengkar. Manhaj tidak orang kata hantuk kepala orang bagi berkelahi. Dah salafus salih, dia ada manhaj dia, ada akhlak dia, ada ibadah dia, ada akidah dia, ada nizam hayat dia. Ikhwan, kerana itu ikhwan, kita tak payah tahulah nama-nama tarekat ni, cukuplah kita kena sunnah. Orang putih kata we can smell.
baru duk belajar seorang putih betul lah. Daripada juga mamak ni cakap awak semua tak betul, baru duk belajar. Kita boleh bau rih dia, natnu anfi, sakit hidung kita bila bau, sakit. Kita tangkap bau tu sangat tak enak, sangat tak enak. Rihul kadhib, bau bohong. Macam mana? Imam Ahmad bin Hanbal mimpi Tuhan 90 kali. Please beg your pardon please. What you say? Imam Ahmad mimpi Tuhan 90 kali. Which Ahmad? Are you try to tell me? Tell ke tul? Tell lah. Kalau tul kena bayar, ambil tell tak payah bayar. Are you try to tell me Ahmad bin Hanbal was dream Allah 90 kali dalam ayat dia? Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, lawan dengan kerajaan Baghdad, kerajaan Mu'tazilah, terkenal akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahmad bin Hanbal. Awak cuba bagi tahu imam ini mimpi Allah 90 kali. Proof it. Buktikan. Siapa yang cerita? Sanad mana yang cerita? Kitab mana yang cerita? Saya ada banyak kitab Imam Ahmad mimpi Nabi, mimpi Tuhan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah mimpi Tuhan. Tak pernah mimpi Tuhan. Yang mimpi Tuhan ni Syiah. Yang mimpi Tuhan ni siapa dia? Yang mimpi Tuhan ni puak-puak sufi-sufi yang ulat, melampau batas. Pasal itu Pulau Pinang alhamdulillah ada kepala batas, dia ada batas. Tang situlah kepala dia. Dia jaga betul-betul batas tu. Dia tak boleh keluar mana. Nak main perlis pun kena jumpa kepala batas dulu. Jadi terjagalah batas orang Pulau Pinang. Jadi pasal itu ikhwan, masya-Allah, peganglah Quran, ajaklah anak-anak kita sunnah. Bagi tahu pada dia, ayah pesan kepada anak ayah, jangan ikut ni semua, ikut sunnah. Alhamdulillah, jangan jadikan sunnah ni baka. Anak kita akan tahu sunnah secara baka, tapi dia tak reti, dia tak faqih dengan sunnah. Biar dia tengok bapak dia sembahyang subuh tak baca kunut, bapak dia bagi tahu apa sebab, apa dalil dia. Itu nama dia tahu sunnah. Tak kalau dia jadi baka apa? Dia tengok pak dia tak berkunut, dia pun tak berkunut. Bila orang gedebang-gedemu segi dengan dia, awak sembahyang subuh tak kunut, aku orang perleh ha? Aku orang perleh. Nanti kawan tu jawab, aku orang Penang, aku baca kunut. Aku tak tahu, semua aku tak tahu. Tapi bapak aku punya bapak mereka semua tak baca kunut, maka aku tak baca kunut. Itu nama dia sunnah baka. Anak kita tak boleh fight, dia tak boleh challenge. Maka anak kita kena tahu, ayah pesan, ayah tak berkunut, ni bukan pasal ayah Wahabi, ni pasal dalil. Ambil hadis Bukhari, beli Sahih Bukhari, korban rokok 2-3 bulan, kumpul duit, beli Sahih Bukhari, buka bab salat, buka bab Fatihah, buka bab kunut, tengok apa hadis Nabi tu ada, bagi tahu anak ayah pasal inilah anak ayah. Apa dia Sahih Bukhari, siapa dia Al-Imam Al-Bukhari, apa mustawa hadis Bukhari, apa kata ulama lain tentang Sahih Bukhari. Anak kita jelas benda yang perlu dia jelas. Cukup. Lepas tu lepaslah anak kita berterbangan seperti burung yang terbang ke mana pun. Anakku, ayah menyatakan Tuhan bersemayam di atas arasy. Anak kita pergi mana, orang kata aina Allah, di mana Allah? Tuhan bersemayam di atas arasy. Oi, pasal apa hang kata lagu tu? Aku orang boleh. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Perkataan aku orang boleh tak ada dalam hadis. Sahabat pun tak jawab, aku orang Madinah, aku orang Mekah. Dah. Nas. Summa stawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu summa stawa 'alal arsy. Anak ayah, tengok ayat ni. Ini kalam Allah. Ini tafsiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata demikian anak ayah, dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan semua benda-benda baru ni. Dia jelas. Dia dapat benda tu.
Maka sunnah yang kita tinggal pada anak kita, sunnah dengan iqamatul hujjah, bukan sunnah bakar. Anak ayah, esok ayah mati, jangan buat tahlil-tahlil. Alhamdulillah ya kawan, saya peribadi saya katakan kagumnya saya dengan wasiat Tuan Guru Nik Aziz kepada anak-anak dia. Dia boleh pesan jangan buat tahlil, dia pesan. Ikhwan, jangan, yang pesan tu bekas menteri. Kita ni tak ada apa pun tak boleh pesan. 2 hari sudah terima panggilan daripada bank. Bank kata akaun ni nak tutup ke nak buka? Duit tinggal RM8.50. Kerana bank kata nak tutup ke nak buka? Orang kata pok kaliau kita ni, tak ada apa. Nak pesan kat anak tak boleh. Anak ayah, esok ayah mati jangan buat tahlil, jangan buat tu, jangan buat sembahyang hadiah. Tak mau rumah ni tak mau bising riuh rendah dengan tahlil-tahlil. Nabi ajak kepada kita tentang doa yang bermanfaat, anak yang saleh kepada mak bapak. Anak ayah tak mau apa? Doa anak ayah. Kita pun dah meninggal, anak kita pun tak buatlah semua tu. Orang tanya anak kita, awak tak buat tahlil dekat bapak hang? Aku orang boleh. Tak boleh. Tak, bukan orang boleh. Tak. Anak ayah, ini hadis dia. Insan paling mulia Rasulullah, mati Khadijah, dia tak buat pun. Ihsan paling mulia Rasulullah, mati sahabat dia Osman bin Maz'un, dia tak buat pun. Anak ayah, Nabi punya nak tolong Abdullah bin Ubay, nak tolong sangat-sangat, bagi jubah, pergi semayang mayat, baca doa, ambil ayat liu'buh kat badan, tapi Nabi tak teringat pun nak buat tahlil. Anak ayah, anak ayah ikut sunnah Rasulullah. Bila kita mati, kita meninggal, kita tak buat benda ni, orang tanya kepada dia, pasal apa tak buat? Kita kata Nabi, anak kita boleh jawab secara sunnah. Anak kita kata tidak ada petunjuk daripada Rasulullah. Bila dia jawab lagu tu, dia tak payah bagi tahu kata dia orang peroleh. Nampak dia orang peroleh. Tapi kalau dia kata dia orang peroleh, tak nampak dia sunnah. Dia kata ni semua peroleh main ni, semua produk peroleh ni. Masya Allah ya kawan. Perlis kecil tak je, kecil tak kan. Perlis dengan Penang ni mana besar? Penang besar lagi kan, tengok besar, semua kecil-kecil. Tu tanda Penang besar. Antum tahu ini buah akhir lah, buah akhir. Itu tahu agak-agak antum kalau perlis ni terkenal dengan buah durian, perlis terkenal dengan harum manis, agak-agak iblis sakit hati tak? Iblis buat mesyuarat sama-sama dia, mesyuarat agung dia, bentang usul. Iblis kata aku tak puas hati kat peroleh, dah je betul peroleh ni terkenal dengan harum manis. Agak-agak mana sabar iblis nak marah kita pasal harum manis. Kalau ada iblis kata lagu tu iblis lain, kita kata wah ni mengkang sangat. Tak ada apa. Kata peroleh terkenal dengan benda lain. Durian apa ke? Durian musang king kan, musang king dengan durian. Oh, iblis pening kepala. Alah, musang pula mai pening kepala kami ni macam mana ni? Tak. Kan iblis ada syaitan jin dan syaitan manusia kan. Tapi kalau peroleh ni terkenal dengan sunnah, dia tak boleh duduk diam. Do something supaya bapa dia sunnah diperoleh, hancurkan sunnah anak dia. Biar sunnah tu ada pada bapa dia, anak dia, walaupun darah peroleh, uri tanam peroleh, beranak dia peroleh, tapi bila anak dia keluar daripada peroleh, sunnah bapa dia tak mengalir pada anak dia. Yang ni iblis taram. Orang Melayu Penang kata apa? Taram. Apa kata labu? Labu kata bapa Cikgu Murni dia taram Pak Haji. Taram. Dia taram. Betul tak? Antum orang besar, anak antum kerja bank, kerja apa, tak ada bimbang apa. Pasal apa? Nuh tempat lain pun ada orang besar juga. Antum orang kaya diperoleh, tempat lain ada orang kaya. Tapi kalau antum tahu negeri antum terkenal dengan Darus Sunnah, 13 negeri itu ada dalam Malaysia ni kan, dia akan benci dengan antum. Siapa benci? Iblis.
Do something. Make them paralyzed. Bukan diri. Perjalanan sunnah tu bagi terberhenti. Bagi terberhenti. Bagi torture pada mereka. Gambarkan orang perlih ni sesat. Sam apa? Macam tu lah, macam tu dia ada bunyi sikit. Yang telah lalu ni lah. Yang telah lalu ni kan. Zaman-zaman yang telah lalu. Kata mai mana? Mai perlih satu macam orang Penang kata usyar. Dia bukan tengok dia usyar, satu macam dia punya usyar. Ni sekejap lagi jari kita gede pula dia kata. Tengok-tengok naik tahiyat beringgut sungguh. Aku duk kata dah. Ni semua perlih punya mai. Kenapa dia timbulkan benda tu ikhwan? Supaya kita disakiti, supaya kita dibenci orang. Kata lebih kurang pada mereka, sifatkan mereka. Walaupun orang perlih dengan orang negeri lain sama, mata dua biji juga. Bukan kata kita mata satu dua tidak, itu dajjal. Mata dua biji, makan sama. Tapi biar orang takut. Biar orang takut. Pasal itu ikhwan, apa yang kita kena protect hari ini ialah sunnah Nabi ni kepada anak keturunan kita. Kita ni okey dah. Macam umak saya lagu ni kan. Umak saya lagu ni. Saya ingat yang paling tua saya lah. Dia semua depan saya muda-muda lagi. Janggut pun tak putih lagi. Saya dah putih dah. Tua dah. Macam saya ni going generation. Going generation. Nak balik dah. Nak bobek dalam baju dalam beg, main malakal maut balik dah. Tetapi new generation, anak-anak antum. Ada pakcik kata kat saya dekat Islah. Pakcik kata, pakcik duk cari orang tua-tua ni dah tak ada dah. Rupanya pakcik terlupa, pakcik dah tua. Tak ada lah orang tua-tua. Dulu kita tengok orang tua-tua pasal kita muda. Adalah orang tua-tua. Lah tengok orang tua-tua dah tak ada, semua mati dah. Mana pergi orang tua-tua? Pasal kita dah tua. Maka tinggal orang muda. Orang muda pergi sekolah macam biasa, balik sekolah macam biasa, hiburan masuk macam biasa, peradaban mula berkembang. Jangan lupa, walaupun perlih ni kecil tek, dia akan jadi sasaran syaitan. Ubah mereka. Orang tua-tua ni tak boleh nak ubah dah. Orang tua-tua ni tak boleh nak ubah. Iblis kalau mesyuarat sama dia, dia tengok orang tua-tua, dia kata karat nak mampu semua ni. Dia kata kat kita lagu tu, mu ni karat sunnah ni. Tengok balik ni, Allah, tengok dia tu, tengok muka dia. Muka pun muka sunnah. Alamak, Iblis punya mesyuarat. Tak macam mana nak buat mereka ni? Tengok apa? Tengok menantu dia, tengok cucu dia. Tengok siapa? Tengok anak dia. Dia sayang anak dia ni. Tapi dia terlupa main kuliah bawa anak dia. Dia terlupa main kuliah bawa bini dia. Dia kira sunnah dia seorang-seorang. Bini duduk di rumah, duduk tengok enjoy asrah lah 9.35. Tengok mamak tu tak berhenti lagi antara. Dia tak berhenti lagi. Tu semua tu iblis tu. Tengok dia pergi berapa dia nak pergi tu. Tengok aku, dia ni mengkap dia ni. Do something. Buat sesuatu. Kita sembahyang, semua kita tahu pasal apa kita gedek jari, pasal apa kita tak usalli, pasal apa kita angkat tangan macam tu, pasal apa kita tak lagu ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sengap sunyi aja. Feel, kita boleh feel sunnah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Perasaan menghayati sunnah tu dia mai. Seronok, nikmat sunnah boleh buat. Semayang-mayang, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis-habis angkat mayat pi tanam. Bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum, semayang-mayang. Terus boleh angkat mayat pi tanam. Kita rasa nikmat sunnah. Kata dia masuk dalam badan. Tak payah duk pergi riau. Nak sembahyang tarawih. Salatu jami'ah. Habis. Nak Allahu Akbar. Aku sembahyang qiyam Ramadan 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sengap sunyi. Fadlan minallahi wa ni'mah. Penang. Boleh tak dah? Boleh tak dah? Penang. Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah Amirul Mu'minin sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu. Tak ada. Kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, feel nikmatnya salat, dapat tenang seketika, walaupun tenang tu 2 minit ataupun seminit, kita boleh rasa dia keluar daripada lubuk hati. Kita tahu, kita reti pasal apa kita salat macam ni, tapi adakah anak kita reti macam kita reti? Dia mesti reti, ikhwan. Bila kita letak sunnah sebagai benteng, pastikan dia kuat. Datang tsunami daripada iblis dan syaitan, pastikan benteng tu tidak roboh. Kan kata orang tua-tua, ni bukan hadis nah, sebagai akhirnya kata orang tua-tua, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Betul? Tengok, hak belakang tu lupa dah, ambil depan je. Kalau roboh kota Melaka, papan daripada Jawa hamba ambil. Ya ikhwan, untuk pertahan sunnah ni, importlah pembenteng-pembenteng, pasaklah kuat-kuat untuk generasi akan datang. Kita ni semua silat-silat malam ni, tidak lena terus. Bukan kita lah hadapan saya ni. Silat-silat malam ni kita tidak, lena terus. Macam tadi sembahyang mayat tadi, lepas sembahyang jemaat ada mayat tadi, dia macam meninggal pukul berapa? Meninggal pukul 4 pagi tadi. Meninggal. Kena fikir anak-anak. Nabi sahaja, Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, hampa nak sembah siapa anakku, hampa nak sembah siapa anakku. Ya ikhwan, semoga Allah merahmati kita. Itulah pertemuan kita, mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Semoga Allah bagi pada kita kekuatan hidayah dunia sampai akhirat, dan Allah pilih anak-anak cucu kita ini ikhwan berada di atas petunjuk ilahi. Barakallahu fikum, hayakumullah, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.